Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusha Muhammad Amin. Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Tun Openg mengakui terkejut dengan spekulasi yang tersebar mengenai pembubaran DUN negeri itu sejak semalam. Katanya walaupun dia telah menghadap Yang di-Pertuan Agong, namun pertemuan itu hanya membincangkan perkara-perkara berhubung COVID-19 dan perintah darurat. Ini saya tahu, bukan kuasa saya. Ya kuasa Agong. Punya ngata pilihan raya. Pilihan raya lah. Okay. Sebab ada desas-desus mengatakan bahawa DUN akan dibubarkan esok. Sebenarnya Yalah saya kan. Hari tu saya baca. DUN akan dibubarkan hari tu. Saya pun sih tahu. Terdahulu beberapa portal berita melaporkan Abang Johari dijangka membuat pengumuman mengenai pembubaran DUN sama ada hari ini atau esok. DUN Sarawak dibubarkan pada 7 Jun lalu, namun kerajaan mengisytiharkan darurat setempat untuk mengelakkan pilihan raya negeri diadakan berikutan penularan wabak COVID-19. Baik, kita beralih ke perkembangan PRN Melaka. Anthony Loke tidak bersetuju dengan gesaan naib Presiden PKR Tian Chua agar PH bergabung dengan mana-mana pihak yang boleh memberi kemenangan di PRN Melaka. Setiausaha organisasi DAP itu berkata ia hanya pandangan peribadi Tian Chua dan pendirian DAP telah dinyatakan secara jelas dalam mesyuarat Majlis Presiden PH semalam. Dalam kenyataan ringkasnya di Facebook, Anthony juga menegaskan Pakatan Harapan harus menolak sebarang kerjasama dengan kumpulan pengkhianat. Kenyataan itu timbul di tengah PKR membayangkan akan mencalonkan 4 penyandang kerusi DUN yang sebelum ini bersama BN dan Perikatan Nasional diketuai bekas Ketua Menteri Idris Harun. Ura-ura pencalonan Adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti yang bertanding sebagai calon DAP pada PRU ke-14 dibantah keras oleh pemimpin dan penyokong parti itu. Semalam Tian Chua berkata, gesaan bekerjasama dengan pihak yang boleh memberi kemenangan adalah bagi mengembalikan mandat rakyat yang diperoleh PH pada 2018. Bagaimanapun pengerusi PH Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu tidak terburu-buru dalam menangani hasrat 4 adun itu yang dikatakan ingin menyertai gabungan itu. Baik, sementara itu Perikatan Nasional bersedia berdepan pertembungan 3 penjuru dalam pilihan raya negeri Melaka, kata pengerusinya Muhyiddin Yassin. Ini kata Muhyiddin memandangkan masih belum ada isyarat jelas mengenai kerjasama politik daripada Barisan Nasional. Masa begitu singkat dah diumumkan tarikh untuk penamaan calon dan juga untuk tarikh pemilihan atau pengundian. Sebagai sebuah parti gabungan dalam Perikatan Nasional bersatu dan lain-lain lagi itu, bagi saya ini penting. Kita tak boleh lengah-lengah. Jadi kalau tidak ada isyarat, saya sebutkan kalau tidak ada isyarat yang jelas, kita akan pesu ikut keputusan yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional Kebangsaan. Menjawab soalan pemberita, Presiden Bersatu itu bagaimanapun berkata pertembungan 3 penjuru tidak semestinya akan memberi laluan mudah kepada pembangkang di PRN Melaka. Baik, berita yang seterusnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan takziah kepada keluarga anggota bomba dan penyelamat Melaka Allahyarham Muhammad Dia C. Jusoh yang meninggal dunia hari ini. Allahyarham meninggal dunia pada jam 3.11 pagi tadi susulan lemas ketika membantu mangsa banjir di Sungai Putat, Batu Berendam, Melaka petang semalam. Media melaporkan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Abu Bakar Katain berkata, mangsa meninggal dunia di Jabatan Kecemasan dan Trauma, Hospital Melaka dan akan dikebumikan pagi ini. Dalam kejadian kira-kira 5.30 petang semalam, mangsa dipercayai sedang memasang tali di kawasan banjir bagi membantu penduduk kampung keluar dari kediaman masing-masing. Mangsa dipercayai rebas secara tiba-tiba ke dalam air yang berarus deras separas dada yang kemudian disedari anggota bomba lain di situ. Mereka kemudian mengambil masa hampir 10 minit untuk menyelamatkan mangsa ke tempat selamat.
Hujan lebat yang berterusan selama lebih 4 jam telah mengakibatkan beberapa kawasan di daerah Melaka Tengah dan Jasin dilanda banjir kilat. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Muhyiddin Yassin yang kini berada di Melaka turut meluangkan masa menziarahi jenazah dan keluarga Allahyarham di kediaman mereka. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin hari ini bersetuju untuk mempertingkatkan penguatkuasaan larangan merokok di tempat makan. Ini kata Khairi seperti mana yang dilaksanakan pentadbiran Pakatan Harapan oleh bekas menterinya Dr. Zulkifli Ahmad sebelum ini. Menurut anggota Parlimen Rombau itu, penguatkuasaan undang-undang itu di semua premis makanan juga boleh dibuat bersekali dengan operasi pemantauan pematuhan SOP COVID-19. Khairi berkata demikian sebagai maklum balas kepada ciapan seorang pemilik akaun Twitter yang mahukan Menteri Kesihatan itu menguatkuasakan kembali larangan tersebut. Pemilik akaun Twitter terbabit meminta Khairi mempertingkatkan penguatkuasaan larangan merokok di premis makanan kerana tidak selesa dengan segelintir perokok yang didakwa sudah tidak endah dengan larangan sedia ada. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan memperkenalkan larangan merokok di kedai makan dan mana-mana individu yang melanggarnya boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Ratu Terjun Negara Pandalela Renong mendedahkan ada jurulatihnya sebelum ini yang gemar membuat lawak lucah dan kemudian berakhir dengan kes rogol. Tambah Pandalela dalam masa 7 tahun, jurulatih itu telah menimbulkan masalah setiap tahun. Dalam ciapannya di Twitter, Pandalela berkata dia dan rakan atlet tidak dapat berbuat apa-apa kerana jurulatih tersebut dilindungi oleh ketua jurulatih mereka sendiri. Justru pemenang pingat Olimpik 2 kali itu menasihatkan jangan terlalu menyanjung seseorang berdasarkan pencapaian tanpa memeriksa dahulu peribadinya. Kenyataan itu dikeluarkan di tengah kemarahan orang ramai susulan jenaka rogol yang dibuat oleh pelakon Fauzi Nawawi dalam satu program televisyen. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengucapkan terima kasih kepada Pandalela kerana telah bersuara mengenai perkara itu. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu juga mengatakan dia tidak menyesal membuat keputusan yang telah menggegarkan dunia sukan terjun negara berhubung tuduhan ke atas jurulatih tersebut beberapa tahun lalu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.